والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى. Syarat yang kelima ataupun dipanggil kriteria kelima, barang dan juga harga yang sah di akad. Barang dan juga harga yang sah di akad mesti memenuhi 5 syarat. Syarat yang kelima ialah bahawa penjual dan pembeli, dua-dua, penjual dan pembeli mengetahui ni tahu akan ain barang, akan diri barang, dan ain harga, akan diri harga pada jual beli yang muayyan, dalam kurungan yang berlaku di hadapan mata keduanya. Jual beli yang muayyan ni, jual beli yang berlaku di hadapan mata keduanya. Itu umumlah, kita akan spesifikkan makna muayyan sekejap lagi. Baik, syarat dia syarat kelima ni sah. Syarat nak sah jual beli barang dan juga harga mesti pembeli dan penjual tahu. Tahu apa dia? Pembeli dan penjual mesti tahu diri barang. Diri barang tahu dari segi sukatan kalau benda itu sukat, ataupun timbangan kalau benda itu timbang, dan juga ciri-ciri barang, spesifikasi barang. Itu 3 benda. Dia mesti tahu details. Ini syarat yang penting dalam jual beli ni. Kebanyakan syarat ni orang tak berapa nak fokus. Jadi Islam ni sangat detail. Muamalah Islam sangat detail. Nak tahu sebelum kita beli barang, kena tahu detail. Tahu apa dia? Tahu berkaitan tentang diri barang. Tahu tu pertama dari sudut sukatan atau timbangan. Kalau benda tu disukat, benda tu ditimbang, kita tahu kita beli ni berapa timbangan kita beli ni. Berat mana kita beli ni, kena tahu. Yang kedua pula kena tahu ciri. Pertama kita kena tahu timbangan atau sukatan, dan juga kita kena tahu ciri-ciri detail barang tersebut. Kita kena tahu sifat ataupun ciri-ciri barang dan juga harga. Dua-dua kita kena tahu ciri barang dan juga ciri harga. Ciri ni ciri detail lah. Kalau barang tu kita kena tahu barang ni barang apa dia. Kalau benda tu makanan, kita kena tahu apa yang kita beli. Kadar mana kita beli makanan ni. Ataupun kita beli makanan ni jenisnya jenis apa, campurannya campuran apa, kena tahu. Detail kena tahu. Tahu umum lah campuran tu. Spesifikasi benda tu kita kena tahu. Itu umum. Sebab di sinilah timbulnya kalau umum kita tahu sukatan, timbangan dan ciri. Ya lebihnya, kat mana ya lebih yang kita kena tahu? Ialah ciri tu. Ciri tu kena tahu lebih. Kalau jenis benda yang ada campuran, ingredient, bahan-bahan dia, kena tahu apa dia. Ini benda yang kita sekarang ni tak ambil kira dah. Dia kata apa dia ni, biskut. Okey, biskut cantik. Dia tak ambil kira dah campuran apa. Cuma sah lah. Umumnya kita dah tahu benda ni biskut. Kadar biskut kita beli ni 500 gram satu. Tapi detailnya kita dah tak tanya lah. Maksud kita dah tak ambil tahu dah detail. Biskut ni dia buat daripada apa kita tak ambil tahu dah itu. Tapi sepatutnya kalau digabung jalin pula dengan ciri pemilihan benda yang kita nak kena, makanan yang kita nak kena beli, kena gabungkan satu lagi indikator dia, iaitu halal dan terbaik. Dalam ciri itulah lahirnya satu lagi formula. Kalau jenis makanan lah. Kalau jenis bukan makanan tak apa. Kalau jenis benda yang bukan makanan, okey, kita dah tahu kadar dengan spek. Contoh kenderaan.
Kita tahu kadar dia, spesifikasi detail dia, tahun berapa, buat daripada apa nama ini, kita kena tahu enjin dia macam mana, luar, dalam, semua kita tahu. Kalau benda makanan, ada formula asing. Formula apa dia? Nabi kata, Allah Ta'ala kata, kulu mimma fil ardi halalan tayyiban, wala tattaba'u khutuwati minasyaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Itu piayawan, indikator pemilihan makanan. Kena gabungkan dengan muamalah. Kena kedua-dua hilang habis. Kita kena timbul balik. Orang panggil apa? Cara sah jual beli pun kita dah tak peka, kita dah tak fokus. Apatah lagi formula yang digabung jalin dengan sistem jual beli. Maksud apa dia? Pemilihan pemakanan ada formula khas. Allah Ta'ala cipta. Pemilihan dia apa dia? Muamalahnya kena tahu detail makanan tersebut. Dan satu lagi dalam detail itu, apa yang kita detailkan ialah kena gabungkan dengan formula pemilihan pemakanan. Apa dia? Halal wat tayyib. Nabi kata, Allah Ta'ala kata, kulu mimma fil ardi, makamlah apa yang ada di langit dan di bumi itu, tetapi halalan. Kriteria pertama yang jenis halal. Belajar fiqh macam mana nak tahu halal. Yang kedua, tayyib, juga belajar fiqh, tapi dipanggil fiqh pemakanan, iaitu bagaimana nak tahu makanan ini terbaik. Kalau makanan tak terbaik, muamalah boleh sah tak? Ya, sah. Sebab kita dah tahu, kita reda. Okey? Nampak tak? Kita tahu tak campuran? Tahu? Kita sah, reda. Reda, sah muamalah. Tapi tak cantiknya, tak memenuhi kriteria. Halal-halal, tapi tayyib tidak ada. Apa dia tayyib ini? Ibn Katsir dalam tafsiran menyatakan ada dua takrif tayyib. Kalau di terjemahan, mana-mana pun orang terjemah, tayyib ini berkualiti je. Dia kata makanan yang halal dan tayyib, yang baik. Apa maksud baik? Apa maksud kualiti? Dia tak tafsir. Tafsiran kualiti ini dari sudut bahasa, tayyib ini. Tapi dari sudut istilah, maksud kualiti ini, Ibn Katsir menyatakan kualiti kepada badan ini, yang pertamanya, makanan yang tidak menjejaskan sistem otak dia. Sebab tu kata ulama kita ini, dia merangkumi ulama fiqh dan ulama sains. Ibn Katsir, Ibn Hajar, Imam Ghazali, walaupun tidak dinamakan saintis, tapi dia banyak mengeluarkan hukum-hukum yang berkaitan dengan ayat-ayat sains dalam Al-Quran. Itu orang kata ulama kita ni adalah, dialah ulama fiqh dan dialah juga mengeluarkan hukum-hukum sains, hukum berkaitan dengan sains. Cuma kita mengasingkan ahli sains lain, ahli fiqh lain. Sedangkan ulama kita menguasai dua bidang. Ibn Katsir menyatakan yang kedua, yang pertama, makanan yang tidak menjejaskan sistem otak dia. Maksudnya makanan yang bukan boleh drop prestasi otak dia. Tak, tayyib. Kena tahu makanan ni boleh tak kesan kepada sel otak? Boleh drop tak sistem memori dia? Boleh drop? Tak boleh. Itu bukan tayyib. Boleh makan halal, sistem muamalah beli sah, tetapi tak tayyib. Tak boleh makan. Kena jaga betul-betul badan kita, jangan beli makanan yang tayyib. Itu baru satu. Yang kedua, Ibn Katsir menyatakan yang tayyib yang kedua, kena memenuhi tayyib ini. Yang kedua apa dia? Iaitu makanan yang tidak menjejaskan, ataupun dalam bahasa dia, tidak memberi mudarat kepada sistem badan keseluruhan. Dia ada dua, badan dan minda yang difokus. Kalau badan okey, kalau minda dia tak terjejah ni makanan ni okey, makanan ni tak efek pun kat minda. Tetapi efek dekat organ lain, tak boleh juga. Tak boleh. Dia efek kat organ lain. Contohlah makanan-makanan yang berasaskan sintetik, bukan natural. Hari ni sangat banyaklah makanan sintetik ni. Pewarna tiruan dipanggil sintetik. Sintetik ni apa dia? Iaitu makanan tiruan, pemanis tiruan. Bukan pemanis ori. Pemanis tiruan, maka itu tidak tayyib untuk badan. Kenapa? Kerana sistem badan kita dia daripada natural, maka dia perlukan natural. Allah Ta'ala ni cipta badan kita daripada unsur tanah, dan badan kita dia tak boleh proses benda sintetik. Dia tak boleh proses. Apabila tak boleh proses benda sintetik, sebab itulah jadi dia akan jadi racun kepada badan kita, ataupun kita panggil jadi toksin kepada badan kita. Jadi dipanggil radikal bebas. Apabila radikal bebas banyak dalam badan kita, apa yang berlaku? Dia akan menjejaskan sistem imun badan. Dia akan drop sistem imun. Sebab anak-anak kita ini ketahanannya agak kurang. Tak macam orang tua-tua kita dulu.
cepat letih, cepat deman, sempuk cepat, berlari sikit dah sempuk. Sebab sistem badan. Kenapa? Kerana faktor ialah pemakanan yang tak tayyib banyak. Kenapa kita ambil pemakanan tak tayyib? Kita dah tinggalkan dua indikator yang telah disebut dalam Quran. Kita meninggalkan dua pemilihan pemakanan. Fiqh pemakanan dah tak belajar. Fiqh dalam halal haram dah tak belajar. Lagi pula muamalah dah tinggalkan. Sedangkan sistem muamalah digabung berjalin dengan fiqh pemakanan. Baik, itulah dia dua indikator ataupun penilaian untuk memastikan badan ataupun dipanggil makanan yang kita nak beli tu makanan terbaik untuk badan. Mesti halal, yang kedua tayyib. Tayyib ni apa? Mesti memenuhi dua ciri, iaitu makanan yang tidak menjejaskan otak dan makanan yang tidak memudarat atau menjejaskan sistem badan. Kalau makan bahan pengawet tiruan, dia menjejaskan sistem badan kita. Apa dia? Sama juga, dia akan menjejaskan buah pinggan dan juga liver hati kita. Kenapa? Kerana dalam organ kita ni, yang organ yang menjadi filter atau penapis ialah buah pinggan dan juga hati. Sebab itulah apabila sintetik banyak kita ambil, warna tiruan tinggi dan juga pengawet tiruan tinggi, satu lagi perasa tiruan tinggi, tiga ni dipanggil sintetik. Semua tiruan. Dia tak boleh proses. Badan kita tak boleh proses, hati kita tak boleh proses. Tu akan jadi lemak. Dalam hati berlemak. Antara faktor hati berlemak ni banyak. Salah satu faktornya adalah gula karbo tinggi. Gula karbo tu dia tak tayyib untuk badan, tak boleh ambil. Jadi ke mana pun kata Ibn Kathir, nak makan kita kena ada ilmu pemakanan basic. Kena tahu yang mana tayyib, yang mana tak tayyib. Habis. Baik, kembali balik. Ulang balik yang kita kata tadi syarat. Apa dia syarat yang telah ditetapkan ataupun diperuntukkan di dalam sistem jual beli ataupun dalam syarat sah barang dan harga yang kita nak akad? Syarat dia mesti barang dan harga itu tahu. Kita kena tahu barang, kita kena tahu harga. Tahu dari sudut apa? Tahu dari sudut kadar, timbangan dan sukatan dan juga ciri-ciri secara detail. Ciri-ciri secara detail. Baik. Kalau contoh price, barang price, spesifikasi price macam mana? Kalau spesifikasi price kita kena tahu harga tu. Duit, contoh duit. Kadar duit berapa? Jenis duit berapa? Kalau kadar duit RM10 ataupun RM50, kita kena tahu jenis dia. Jenis dia sekeping, 5 keping ataupun nok keping. Kena tahu. Sebelum kita jual beli, akad jual beli, kita kena tahu dulu pembeli itu dia nak guna duit apa. Kita penjual, kita kena tahu apa ni duit. Yang kita nak terima duit ni, kalau harga dia 50, kita nak terima ni duit 50 sekeping ataupun duit 50 10. Ataupun duit RM5 10 keping. Ataupun duit RM1 50 keping. Harga dia 50. Maka pihak penjual kena tahu detail kadar dan juga spesifikasi duit. Boleh amat? Kena tahu sebelum kita ni. Apabila kita tahu, kita akad. Jangan akad sebelum tahu. Kena tahu dulu buat akad. Kena tahu, oh dia nak guna duit 10, 5 keping. Okey, redha. Okey lah, buat akad. Pembeli kita kena tahu barang. Sebab kita barang tu barang kita nak. Kita tengok, oh apa nak beli biskut. Biskut apa? Kita nak beli biskut apa? Jenis apa? Biskut Jacob. Biskut yang kurang mijerin. Tak nak cari yang sihat. Kita tahu itulah yang kata detailnya. Jangan main beli je. Beli apa? Biskut. Biskut apa? Tak tahu. Macam mana dia nak beli benda yang dia tak tahu? Nampak tak? Islam jaga. Baik. Teruskan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dia nak kena tahu ni, penjual dan pembeli tahu akan akan barang ni dan akan harga ni, tahu ni pada jual belian muayyan. Dia kena tahu jual belian muayyan. Yang ini juga berlaku di hadapan mata keduanya. Ataupun mengetahui, yang tahu akan qadarnya dan sifatnya. Qadarnya ni kadar timbangan. Dan sifatnya pada jual beli yang dipesan, jual beli order. Nilai kali lah salam. Kita panggil jual beli salam.
Baik, kita nak tahu dulu jenis jual beli ni. Ada nama dia, ada jual beli muayyan dan ada jual beli jual beli muayyan, dan ada jual beli fi zimmah, dan ada jual beli mausuf fi zimmah pada makna salam. Okey. Ini jenis jual beli. Dan jenis jual beli yang mana yang kita kena tahu detail. Jual beli yang pertama nama dia ialah bai' muayyan. Kita kena tahu ni cara kita jual beli. Kita kena tahu satunya jual beli muayyan macam mana. Kita nak kena tahu barang itu. Ni tahu dulu baru tengok akan datang. Kita tahu dan tengok. Tahu detail dan lihat. Tu syarat dia dua. Tahu dan kena tengok. Tengok tu biar. Kena tahu dulu. Jadi tahu kadar dan juga spesifikasi barang tu, ciri barang. Kena tahu detail. Sebab tu muamalah, kalau betul-betul muamalah nak jaga, kita tengok akan datang sekejap lagi kita nak bincang tengok. Kita tahu dulu barang ni, detail dia, botol ni, kita kena tahu detail dan tengok. Kita dah tengok okey, tapi nak kena tahu, bukan sekadar tengok je. Tengok dan tahu. Tahu apa dia? Tahu kadar. Kalau benda tu ada kadar lah. Benda tu ada kadar, kita kena tahu kadar. Dan spesifik dia, ciri dia. Kita nak tahu botol ni ciri apa dia. Sebab kita nak kualiti. Ini Islam jaga supaya tak berlaku gharar, tak berlaku tipu daya. Beli-beli rupanya plastik yang tak ada kualiti. Itu kena tahu. Kena tahu ciri dia. Plastik ni okey tak okey, kualitinya macam mana. Terbaik dah, boleh simpan air lama dah, ataupun dia tidak balas dengan kimia dah, dia mudarat untuk badan dah. Tu. Sebab dalam muamalah dia akan tetap kok mana pun dia kena dalam ciri ni, spesifikasi barang ni, kok mana pun dia kena gabungkan dengan formula indikator halal dan tayyib. Muamalah mesti digabungkan dengan formula pemilihan pemakanan. Kalau kita beli itu, beli berkaitan dengan makanan. Kalau beli barang biasa tak apa. Beli kereta, beli kenderaan, okey. Itu untuk keselesaan. Untuk gaya keselesaan badan kita. Itu pun syarat jaga juga. Beli kenderaan bukan saja kita cari ciri kepatasan, bukan. Memang Nabi dia ciri-ciri yang Nabi yang ada pada kenderaan Nabi ialah ciri kepatasan. Dan juga yang keduanya ciri-ciri teknologi yang tinggi. Teknologi tinggi dia apa? Dia panggil unta brand Qaswa yang Nabi pakai ni, yang tak boleh tanding pada ketika itu. Tak ada orang pakai brand Qaswa ketika itu. Nak cerita Nabi ni bukan orang biasa. Yang kita duduk nampak Nabi ni biasa je naik unta lama. Nabi ni pakai brand Qaswa ni, brand antara brand yang terkemuka pada waktu tu. Iaitu ciri dia, kalau detail ada 3 ciri lah. Pertamanya, ciri dari sudut kelajuan. Itu unta yang paling laju, paling pantas kadar larian dia. Yang keduanya ialah ciri pintar, dia panggil. Ciri pintar. Kenapa pintar? Dia boleh interaksi dengan Nabi. Dia ada teknologi mendahului. Teknologi kenderaan Nabi ni, dia boleh interaksi. Dia boleh cerita kepada Nabi. Kalau dia nak, dia letih, dia apa, dia boleh cerita. Macam kita hari ni lah, ada teknologi kereta canggih, boleh interaksi dengan kita. Air bateri nak habis, dia cerita. Naik 2 bulan lagi dah air bateri ni, dia bercakap. Tapi tak ada lagi cerita, boleh cakap. Masa sedih tak boleh cakap lagi. Tapi Nabi dulu canggih unta dia, Qaswa ni, ulama sebut Qaswa dia boleh bercakap dengan Nabi. Dia boleh beritahu Nabi kalau dia letih, dia boleh beritahu Nabi. Tak larat nak parking mana-mana. Dan nak parking pun, semaknya dia, teknologi tingginya dia ni, dia akan parking ikut kebijaksanaan dia. Kalau Nabi tak nak parking mana-mana, Nabi serah kepada dia parking. Itu dia panggil ciri yang ketiganya adalah bijaksana. Ciri keduanya smart, iaitu pintar. Pintar ni dia boleh berdialog dengan Nabi, dia boleh bercakap dengan Nabi, dia boleh mengadu dengan Nabi. Kenderaan dia. Dan yang ketiganya adalah bijaksana. Dan ciri tambahan yang Nabi yang ada pada Qaswa, ini semua ada dalam muamalah. Iaitu nama dia ialah Qaswa ni, dia untuk keselesaan. Nabi jaga. Kenderaan ini dia kena jaga juga keselesaan badan kita. Kok mana pun kalau benda tu makanan, benda tu jenis kita guna dengan badan kita, tempat tinggalnya, tempat tidurnya, tempat duduknya, mesti jaga keselesaan.
Selesa untuk apa? Untuk badan. Bukan untuk bergaya. Untuk bergaya tu niat dah betul. Untuk keselesaan badan dia. Sebab tu Nabi dia jaga. Unta dia, unta bukan saja pantas, tetapi unta yang selesa. Fakta ini dihidangkan oleh orientalis. Orientalis ambil ciri-ciri yang Nabi guna dan dia bagi ciri-ciri yang Nabi tak guna kat kita. Kereta buruk bagi kita. Kereta kancing yang jatuh nombor pelik. Nombor pelik luruh dah. Itulah ustaz pakai. Sedih ustaz dah pakai. Takut apa? Takut orang kata dunia. Punya bodoh je kita. Tak boleh pakai Mercedes. Kenapa? Kerana takut gila dunia. Itulah orientalis. Cipta propaganda kepada umat Islam. Jangan guna kekayaan. Jangan menikmati kekayaan, kerana kekayaan itu boleh lupa daratan. Itu propaganda yang dibuat selepas penjajah. Zaman sebelum penjajah, orang kafir lekeh, orang Islam hebat. Sebab tu kalau baca dalam kitab Fiqh Lillah sekali, dia ciri orang Islam, ciri orang kafir, dia nak tumpan negara Islam, tak boleh lebih daripada kita dari segi kekayaan. Kenderaan tak boleh pakai kenderaan brand yang hebat. Untuk orang Islam saja hebat. Rumah besar untuk orang Islam saja. Jalan besar untuk orang Islam saja. Jalan biasa tak ni bagi kat dia. Baju pakaian biasa-biasa bagi kat orang yang kafir yang nama dia ialah zimmi. Kafir zimmi, dia nak tumpan negara Islam boleh, tapi dia tak boleh menandingi dan melebih daripada orang biasa, orang Islam. Tapi semua tu tidak ada lagi. Dia tukar balik 100%. Lekeh tu sepatutnya dia duduk dalam negara Islam, dialah yang lekeh. Rumah dia lah yang kecil, tak boleh besar. Kenderaan dia lah biasa-biasa, tak boleh lebih. Dia tukar 100%. Orang Islam hak peruntukan keistimewaan orang Islam, dia ambil, dan untuk hak dia itu dibagi kepada orang Islam. Hari ini lekeh apabila kita buat Islam. Itu semua era penjajah lah. Lepas tu kita kena baca sejarah-sejarah belum penjajah. Dan juga kita kena baca banyak kisah-kisah, orang panggil apa? Kisah-kisah ulama-ulama terdahulu. Ataupun kita panggil fakta yang sebenar. Kita duk baca gini, sejarah itu sejarah yang telah dipinda. Sejarah yang telah diubah. Sebab itu kata pakar sejarah, siapa yang berkuasa, dia boleh ubah dan pindah sejarah. Memang terbukti. Apabila penjajah masuk negara kita, dia berkuasa, dia meminda sejarah untuk anak bangsa kita. Sebab itulah pakar sejarah menyatakan, kalau nak bunuh sesuatu bangsa itu, racunlah sejarahnya. Nak bunuh satu bangsa itu supaya bangsa itu tak bangkit berjuang, pindalah, racunlah sejarah bangsanya. Kita tak tahu bangsa kita hebat dulu, dan kita dipropaganda, kita ambil yang propaganda tu. Apa propaganda? Orang Melayu lemah, orang Melayu tak reti berniaga, orang Melayu ni dengki. Siapa pun dengki. Tapi kenapa yang dia timbul sangat dengki. Orang Melayu tak boleh maju kerana dia dengki. Orang Melayu ni malah. Sedangkan sebelum penjajah masuk, dan masa penjajah Portugis ambil alih Melaka ketika itu, Selat Melaka dikuasai oleh orang Melayu keseluruhannya. Sejarah mencatatkan 90% Selat Melaka dikuasai oleh orang Melayu, iaitu pusat perdagangan terbesar dunia. Ketika itu abad 15 dan abad 16. Ini sejarah yang tidak dibukukan. Saya dulu minat sejarah, daripada tingkatan 3 lagi saya belajar sejarah sampai tingkatan 6. Saya hafal kronologi, lagi banyak dah lupa dia punya tahu-tahu banyak. Saya tak pernah jumpa fakta yang sebenar. Masuk pondok, baru kita tahu, rupanya yang kita belajar di silibus itu, dimodulkan itu, rupanya sejarah yang telah dipindah. Kita tak bertemu dalam abad 15 dan abad ke-16. Orang panggil zaman kegemilangan Islam Melaka. Masa tu Portugis tak masuk lagi. Portugis baru nak hantar surat ke Raja Mansur Shah untuk nak berniaga di Melaka. Masa tu dia nak ambil, dia nak selam Portugis nak masuk Melaka. Waktu tu rupanya sejarah yang sebenar mencatatkan bahawa perkembangan Selat Melaka, awak panggil apa? Awak panggil apa Selat Melaka tu? Perdagangan di Selat Melaka, Pelabuhan Selat Melaka rupanya antara pelabuhan yang termaju di dunia. Ketika tu masih lagi dikontrol oleh kerajaan Turki Osmaniyah. Belum jatuh lagi. Turki Osmaniyah jatuh pada tahun 1924. Masa tu abad ke-15. Lambat lagi nak jatuh.
Kerajaan Mansur Shah dia tak memerintah sendiri. Dia berada di bawah kerajaan Turki Uthmaniyah. Mansur Shah dia pakai gajah pasar, dia pakai gelaran dia. Orang tawaduk. Ulama menceritakan bahawa majunya pelabuhan Selat Melaka ni, maju tak maju, masa waktu tu minyak tak ada lagi. Biji timah tak ada lagi. Waktu tu apa? Waktu tu ialah rempah ratus. Nilainya sangat tinggi, rempah ratus. Abad yang 19 baru muncul minyak kan. Jadi nak ceritanya, apa yang kita nak cerita, bangsa kita hebat, supaya generasi ni tahu, dia kenal sejarah bangsa dia. Ulama kita hebat dulu. Ulama Melayu kita hebat, bangsa Melayu kita hebat, dari segi ekonomi mereka hebat, politik mereka hebat. Kenapa? Ulama kata 90% yang berdagang di Selat Melaka itu ialah orang Melayu. 10% saja orang lain. 10% itu terdiri daripada India, Sin dah tumpah dah. Dan India, daripada India dia datang berdagang. Sin dah ada, Gujarat, Sin daripada Gujarat. Tidak ada lagi waktu tu Lim Ahloi. Contohlah Lim Ahloi, Lim lah depan tu. Belum ada lagi. Waktu tu tak ada lagi. Dia tak masuk lagi. Maknanya kita kena kenal bangsa kita. Kita jangan kata orang Cina hebat berniaganya, pandai berniaganya, tinggi kepakarannya. Tegelan orang kita, tegelan orang Melayu. Sedangkan yang meritis pakar dalam bidang perniagaan ialah orang Islam. Yang diketuai kepakaran antara yang pakar ialah Abdul Rahman bin Auf, sahabat Nabi. Kemudian diteruskan oleh semua orang Islam lain. Orang Melayu kita juga hebat. 90% yang berdagang di Selat Melaka ialah orang Melayu Islam. Perdagangannya hebat. Saya lupa seorang yang pakar sejarah yang catat, saya lupa nama dia. Ada dalam manuskrip. Dia kata kajian dia pada abad yang ke-15 dan 16, keluar masuknya kapal di Selat Melaka lebih daripada 2,000 kapal sehari. Ini kajian dia. Pakar sejarah daripada UKM. Dia ramai lagi. Sebenarnya walaupun kita tak nampak, masih ada orang pakar-pakar sejarah yang minoriti yang cuba mengkaji sejarah asal. Prof Ma'rufah. Ya? Prof Ma'rufah. Ada satu lagi Suhaida, tak saya ingat dah. Suhaida Ramli, itulah saya lupa. Ada beberapa daripada UKM lah. Antara pengkaji sejarah asal kita, sejarah bangsa kita, tamadun Melayu dipanggil. Baik. Jadi 2,000 kapal sehari boleh menandingi. Kita kata kalau hari ni lah menandingi kehebatan pelabuhan Singapura. Hari ni Melaka tak ada dah. Johor pun tak boleh menandingi Singapura. Dan ni Singapura lah. Yang hebat kan. Baik, kita kembali balik. Ekonomi orang kita hebat dulu. Lepas tu dia menakluki orang kita dulu. Dia takluk ekonomi, politik pun dia kuat. Kemah pengurusan dia sebab raja sendiri yang memerintah. Dan yang ketiga politik, ekonomi. Yang ketiganya dia power ni bukan sahaja ekonomi, dia menguasai tanah Melayu. Empire dulu, empire tanah Melayu ni dikuasai oleh orang Melayu semua. Semua orang Melayu. Hari ini tergadai sebab apa? Sebab bangsa kita tak kenal. Tak ada rasa kesedaran untuk pertahankan bumi kita, pertahankan tanah air kita. Itu penting untuk kita tahu sejarah yang sebenar. Dan kita kena tahu apa ni muamalat juga. Baik, habis. Tengok. Kita punya pembahagian jual beli. Jual beli yang pertama nama dia ialah, kita panggil ni mabik. Bukan jual beli. Kita bincang barang yang kita nak beli ni. Kita kena tahu barang tu, kita kena tahu details barang tu. Sebelum kita akad jual beli, barang tu kena tahu. Maka barang ni kita nak bincang, ada barang yang dipanggil jual beli yang muayyan. Tengok macam mana jual beli muayyan. Kita panggil bai'un muayyanun. Muayyanun. Ataupun boleh juga digunakan bai'un aini, boleh. Aini itu makna muayyan. Okey, satu. Kita siap settlekan dulu yang ni.
Ada satu lagi ni bawah ni. Dia ada 3 semua. Bai'un mausuf, nama panjang. Mausuf fi zimmah, ataupun tak nak guna mausuf boleh. Bai'un fi zimmah tu, fi zimmati. Fi zimmati. Bai'un. Ini kita duk buat sebenarnya benda ni, kita duk buat, tapi kita tak tahu. Kita settlekan satu persatu. Dia ada panjang, dia pembahagian ni, sebab tu kita sekankan panjang. Okey, bai'un mu'ayyanun. Apa maksud bai'un mu'ayyanun? Kalau tadi kita kata tadi syarat yang kelima yang diperuntukkan dalam sistem muamalah, barang dan harga kita nak beli kena tahu. Tahu apa dia? Tahu kadar dan juga ciri-ciri secara details. Okey, itu syarat. Baik, kalaulah jual beli ni muayyan, bukan jual beli order. Kalau jual beli muayyan ni, kita kena tahu sebelum akad. Kena tahu sebelum akad. Baik. Apa maksud muayyan? Tu dia ada relate dengan nak tahu ni. Muayyan ni jual beli yang tertentu. Kalaulah dia sebut tadi dalam kurungan, umumnya dia kata jual beli yang berlaku depan mata. Itu tak berapa nak faham lagi. Ni pun duduk depan mata. Kalaulah ada 5 botol yang sama, kita nak satu je. Semua duduk depan mata. Itu kena tahu muayyan apa dia. Baik, jual beli muayyan ialah jual beli yang menentukan diri benda yang kita nak beli. Ataupun bahasa lain, jual beli yang menentukan objek mana yang kita nak beli, barang mana yang kita nak beli. Itu muayyan. Muayyan ni merujuk kepada barang dan harga yang telah kita tentukan, bukan kita tak tentu mana-mana. Itu dipanggil muayyan. Contoh mana? Okey, contoh ni. Botol air. Putra, main botol Putra? 2, 3 main botol ni. Botol sama je nak. Main 2 ke 3. Letak sini. Okey. Main satu lagi, banyak lagi. Ambil. Ni, ambil ada. Okey, contoh muayyan Ini paling mudah contoh muayyan. Ni brand sama, semua sama ni. Tapi kita nak satu je. Okey, mana jual beli muayyan? Jual beli muayyan, dia kena tentu objek ataupun diri yang kita nak sebelum akad. Jangan bayar sebelum akad, sebelum tentu, jangan. Itu dipanggil jual beli yang zimmah. Tapi kita akan cerita sat lagi, sah juga. Cuma nak cerita yang ikut urutan dulu. Okey, jual beli muayyan ni jual beli yang jual beli muayyan, jual beli yang menentukan objek, menentukan jenis ataupun barang yang kita nak beli. Dalam 3 ni kita kena tentu yang mana kita nak. Walaupun sama, kena tentu. Macam mana cara dia? Kita ambil dulu yang mana, kita tengok berkenan mana, walaupun sama. Ini tak kemek. Ini elok, ini kemek. Oh, ini ada kemek sikit, yang ni cantik. Dalam 3 ni sama je. Botol sama, brand sama, harga sama. Kita ambil dulu yang ni. Mana kita ambil? Yang ni yang kita nak. Yang ni kita nak. Yang ni kita nak, kita letak. Akad dah lagi, kita tentukan. Tu muayyan, tentukan. Yang ni saya nak. Dah tengok dah? Dah tahu dah ciri? Dah. Semua dah. Kalau belum, tak apa. Kita tentu dulu. Baru kita ambil, baru tanya dia. Nak dapatkan info. Air ni air mineral ke drinking water? Dia kata mineral. Sumber daripada mana? Sekian. Oh, ada mineral dekat dalam ni? Saya tak tahulah. Putih je sama je. Tak apa. Tengok dalam bin ni dia ada mineral. Magnesium ada, kalsium ada, fosfor ada. Okey. Detail pula dah. Kok lah dia nak tanya detail, kena. Sebab dia nak beli. Kalau penjual kata saya tak tahulah cik. Sebab mana ada ditulis tu je lah. Kita pun tengoklah apa dia tulis. Kita setuju tak benda ada ditulis ni? Setuju. Soal dia tipu lain lah. Okey, settle. Kita pegang itu. Inilah dia panggil barang yang muayyan. Barang yang muayyan. Baik. Detail dia. Baik muayyan ni dia pecah. Jual beli yang menentukan barang sama ada dia muayyan kedua-dua. Tentu kedua-dua. Maksud apa? Barang pun kita dah tentu dan duit pun kita tentu. Kalau muayyan duit,
Ni kena settlekan, pilih yang satu dulu. Okey, yang ni muayyan, tentu. Yang ni saya nak letak. Pembeli pula, dia kena muayyan dari sudut duit dia. Macam mana duit dia? Dalam beg dia ni banyak. 10 ada. Harga dia RM1 je. Kita nak guna duit mana? Keluarkan siap, tu muayyan. Tertentu mana duit yang kita nak guna. Keluarkan duit, tunjuk kat penjual, saya nak guna duit RM10. Penjual setuju tak? Setuju. Sebab dia nak baki balik sat lagi. Maka, ambil duit, tunjuk kat penjual, dan kita ambil, tunjuk kat penjual, baru lafaz ijab qabul, baru angkat. Itu dipanggil apa? Itu dipanggil jual beli yang muayyan, mabi' dan juga zimmah. Sebab itu dah ada pecahan. Pecahan apa dia? Dah hilang. Dia punya pen. Oh ni. Okey. Ada satu dia panggil mabi' yang muayyan. Mabi' barang, ni barang, mabi' barang yang muayyan. Dan sama juga muayyan. Mabi' muayyan dan sama muayyan. Nak ringkas lagi, mabi' dan sama muayyan. Lagi ringkas lah. Maksud apa? Maksud dia duit, dia buat keluar duit siap-siap. Duit dia buat keluar, kita dah pilih satu, pembeli buat keluar duit. Duit muayyan, barang muayyan, bawa akad. Saya jual lah barang ini dengan harga RM1. Dia pun saya belilah barang ini dengan harga RM1, dia bayar. Kita pun ambil duit dia. Maka transaksi itu, proses itu dipanggil apa? Dipanggil bai'un muayyan. Muayyan mana? Muayyan kedua. Mabi' pun muayyan, saman pun muayyan. Barang pun muayyan, price duit pun muayyan. Muayyan ni dia telah menentukan, menentukan apa? Menentukan objek ataupun duit yang telah dia nak guna. Baik, settle. Kita contoh yang kedua. Yang kedua ni kata Allah. Allah. Oi, tidur tu dia. Berat makan banyak ni. Oi. Buat ni, main ni. Keluar. Keluar. Contoh yang kedua. Ya, tak bagi contoh satu, atau keluar bagi contoh kedua. Contoh kedua. Kita rangkumkan sini. Lagi kita urah balik. Contoh kedua. Kalaulah baik muayyan tentu. Kalau dia tak tentu objek. Dia tak tentu objek mana? Dia tak tentu barang mana? Dia tidak menentukan barang mana untuk dia nak akad, diijab dulu. Maka itu dia panggil baik fi zimmah. Ni. Baik mausuf fi zimmah. Nombor 3, baik mausuf fi zimmah pada makna salam. Itu nombor 3. Baik mausuf fi zimmah bukan salam ini. Maksud apa ni? Maksud dia jual beli yang tidak menentukan barang sebelum ijab. Lepas ijab boleh ambil barang tu. Contoh macam mana? Contoh 3 botol ni. Sekali lagi Allah bagi contoh. Mu kena bagi ni Allah. Mu bagi ni. Dia hurai tamu ni. Dia akan, kita dah bagi contoh ni 3, jadi dari 3 ni. Hak ni sama je. Pembahagi dia sama. Pahan atas, bawah pahan. Okey, tengok. Zimmah. Zimmah ni 3 bagan ni. 3 bagan. Dia nak satu daripada 3. Kalau dia buat keluar satu, tu panggil muayyan. 3 ni, dia cakap kat cashier macam mana? Ingat contoh, sekejap lagi dah fikir contoh ni je. Boleh putra? Dah fikir 3 je contoh ni. Okey, contoh yang kedua, contoh pertama muayyan. Muayyan ni dia ambil dulu. Okey, contoh yang kedua, dia nak cerita zimmah. Zimmah ni dia akad dulu. Dia kata kat penjual, "Ban, saya nak air sebotol. Ni, saya nak air sebotol. Berapa air sebotol?" Dia kata RM1 je. Dia pun akad dulu. Akad jual beli dulu. Sedangkan dia tak tentu yang mana RM1 ni. Dia nak yang mana ni? Dia tak tentu. Memang air. Memang dia nak dah air.
Dia tengok dah banyak-banyak air, setuju semua air, tapi dia tak tentu yang mana. Dia tak ambil dulu sebelum dia angkat. Dia bayar dulu. Kata penjual, saya jual lah. Pembeli kata, saya beli. Lepas berlaku ijab qabul, baru dia ambil satu, mana-mana. Itu dipanggil jual beli fi zimmah. Iaitu jual beli yang tidak menentukan barang mana sebelum akad. Nah, jadi kelahirlah dua, nama dia ialah mabi'. Dia boleh jadi begini. Dia boleh jadi yang ni dua-dua, mabi' dengan muayyan, kedua-dua muayyan. Dia boleh jadi barang ini barang muayyan, tapi duit tak muayyan, duit zimmah. Macam mana duit zimmah? Allah. Macam mana duit zimmah? Barang muayyan, barang dia ambil, tapi duit ni zimmah. Macam 100 keping yang 100 pecah-pecah. Mabi' muayyan, tapi saman zimmah. Zimmah tahu zimmah apa dia? Muayyan kita menentukan objek mana. Ambil dulu baru ijab qabul. Tu cara jual beli yang sebenar. Ambil dulu ijab qabul, baru ijab. Kalau zimmah, dia tak tentu mana-mana. Ijab dulu. Memang dah ada depan dia ni. Kalau tak ada, itu jual beli waib tu. Dah ada dah depan dia. Jangan bayar barang tak ada. Tak boleh. Barang dah ada depan dia. Tu kena. Itu beza salam tu. Jangan tukar kalau kita belajar bahasa Arab, kita Arab, orang duk faham, ini dia kata salam. Tak. Salam pun ada nombor 3. Nombor 3 ni baik mausuf fi zimmah bermakna salam. Tu nombor 3. Okey, kita ulang sekali lagi. Zimmah ini dia bagi baik zimmah ataupun nak ringkas zimmah. Baik zimmah jual beli yang tidak menentukan objek mana. Barang ada tak? Ada. Barang ni tiga-tiga ni ada ni, tapi dia tak tentu mana. Dia bayar dulu baru ambil yang mana satu. Dia faham tak, Abang? Baik fi zimmah apa dia? Jual beli dia jual beli yang akad dulu baru akad dulu. Dia jual beli yang tidak menentukan barang sebelum dia nak berangkat, sebelum dia nak akad. Barang ada dah depan dia. Jangan terkeliru, barang tak ada lain, tak boleh. Dia kena barang tu ada. Jangan kata barang tak ada bayar siap-siap. Barang tu tak tahu lagi barang, tu dalam store lagi ni. Tak boleh. Pastikan barang tu ada. Cuma tak tahu nak ambil yang mana. Ataupun dia dah tengok dah. Tengok dah dari store ada barang. Bayar dulu depan cashier. Lepas tu dia ambil barang. Boleh juga. Itu pun zimmah juga. Okey. Baik, itu mabi' muayyan. Saman fi zimmah. Tapi nak tengok saman. Macam mana saman zimmah? Astagfirullah. Saman duit. Duit macam mana duit zimmah? Dia seorang satu duit 100 keping, satu 100 pecah. Macam mana? Harga duit 100 keping. Lepas tu? Satu lagi 100 juga. Lepas tu? Tapi dia bukan sekeping. Macam mana, Mak? Faham tak? Tak faham. Dia bahasa apa? Dia lena. Dia guna bahasa lena dia. Lena ni pergi siapa ke India. Lepas tu balik bahasa India. Zimmah faham tak? Zimmah faham tak menentukan objek. Kalau duit? Tak menentukan duit mana. Duit kan ada poket. Main contoh. Kita buat keluar contoh tu. Contoh duit. Ni dah ambil dah ni. Duk pegang macam ni duit dia. Duit dia macam ni. Dia ada duit. Air. Tadi air tak tentu. Air tak tentu. Duit tentu. Ni kita nak contoh ni. Mabik tentu. Dia tentu dah. Mabik. Saya nak air ni. Okay, settle. Saya nak air ni. Bang, berapa air ni? Penjual kata, air ni RM1. Dia pun akad. Penjual kata, saya jual lah RM1. Lepas tu dia kata, saya beli. Lepas saya beli, dah ijab dah, baru dia ambil duit. Itu tak menentukan duit mana. Dia kena tentu dulu. Contoh. Dia kena buat keluar. Bang, berapa bang? RM1. Okey. Tak akad, jangan akad lagi. Tentu dulu. Kita buat. Tunjuk dah depan dia. Dia tahu tak? Dia tengok satu kadar 10. Dia tahu ciri. Ni 10 ni RM10 lah. Maknanya sekeping lah.
Kalau dia kata, tak boleh dik sebab saya tak ada baki. Tu tanda nak kena tunjuk dulu. Dia reda ke tak? Kalau dia tak reda, tak boleh jual beli. Sebab dia tak ada duit nak balance. Benda ni RM1 je. Tu ramai orang ni dia buat bayar dulu bawa keluar. Dia kata, dik tak boleh saya sebab saya tak ada balance. Kena buat keluar dulu. Dia tengok, okey dia reda, dia tak cakap apa pun. Kalaulah kita tak buat keluar awak, ataupun buat keluar tapi 2 keping, nak guna mana satu? Tak boleh. Dia kena tentu dulu yang mana kita nak guna. Apabila kita tentu yang mana nak guna, maka dipanggil mabik muayyan, saman muayyan. Tapi di sini mabik muayyan, kita dah buat keluar dah. Cuma duit tak muayyan. Saman duit lah. Fi zimmah, duit tak menentukan di mana. Zimmah ni asal dia menjadi tanggungjawab pada kita untuk bayar. Dia tak buat keluar dulu. Jadi bahasa mudah untuk kita faham, zimmah ini tak menentukan duit mana dulu. Settle. Mudah je. Okey, settle. 2. Nombor 3. Dia ada pecahan, dia. Okey, yang ketiga okey, yang ketiga, dia ada benda yang kena jaga. Yang nak berlaku haram. Mak lain okey. Yang ni okey, yang ni okey. Mabik muayyan dan saman fi zimmah okey. Boleh sah, mana sah. Yang ketiga ni berhati-hati. Yang ketiga apa dia? Yang ketiga saman muayyan. Apa kita nak ikut urutan ni, kita buat mabik zimmah. Mabik zimmah dan saman zimmah. Ini berhati-hati, dia boleh jadi haram. Nombor 3 ni. Nombor 2 okey, mabik muayyan dan dua-dua muayyan cantik. Yang ni yang cantik sekali nombor 1 lah. Cantik sekali. Tapi nombor 2 ni, kalau mabik muayyan saman fi zimmah okey lagi sah. Cuma berhati-hati kat sini. Ini bahaya. Dia ada kesan dalam amalan. Mabik zimmah dan saman zimmah. Mabik zimmah kita tak tentu mana. Dia boleh jadilah tak jadi haram auto tak. Dia boleh jadi haram. Sebab apa? Mabik zimmah, barang dia tak tentu yang mana nak beli. Yang mana tak tentu. Duit pun tak tentu juga. Tak keluar dari poket, main ajak akak dulu. Saya berapa barang, berapa ni air ni 1 botol. Tak ambil lagi dari mana? RM1. Akak. Saya jual lah RM1. Saya belilah RM1. Barulah dia angkat dulu. Boleh tak? Ya, boleh. Cuma berhati-hati syarat dia. Dia ada syarat untuk nak elakkan daripada haram. Syarat dia apa? Syarat saman mesti dibayar dalam majlis akad. Ni berhati-hati. Walaupun dia keluar, buat keluar boleh. Okey sah. Tapi jangan lewat, jangan delay dalam majlis akad. Dia kena bayar dalam majlis akad walaupun dia tak tentu yang mana. Maksudnya sebelum berpisah, kebayar. Jangan dahlah dia tak keluarkan tak muayyan ni. Lepas tu pula dia delay dalam majlis akad, maka haram hukum dia. Kenapa? Dia ada istilah kita akan belajar akan datang. Nama dia ialah dipanggil jual beli hutang dengan hutang. Dia panggil bai' dain bidain. Sebab tu syarat dia ni, ini kena ada syarat. Jual beli zimmah dengan sama zimmah, syarat dia mesti tunai, mesti bayar dalam majlis akad. Kalau itu tetap, itu syarat yang ditetapkan oleh fuqaha. Kalau bayar di luar majlis akad, haram. Contohnya berpisah baru bayar, tak boleh. Kenapa? Kerana termasuk dalam jual beli hutang dengan hutang. Mabik tak tentu mana, barang pun tak tentu mana. Mabik tak tentu mana, duit pun tak tentu yang mana. Lepas tu lambat pula bayar. Jadi apa? Seolah-olah jual beli hutang dengan hutang. Mabik tak tentu, berhutang pula. Itu tak boleh. Syarat yang telah ditetapkan oleh fuqaha. Kalau tak tentu mana, duit pun tak tentu awal lagi, kena bayar dan majlis akad. Kalau tidak, kena berhutang. Kena cakap awal-awal, saya tentukan mabik, saya nak berhutang. Kena settle. Okay, settle 3. Kalau dah faham yang ni sama juga. Yang ni Allah buat.
Faham tak nombor 1, 2, 3? Sebab sama, yang ni konsep yang sama. Okey, mabi' muayyan dan saman muayyan. Ni juga mabi' muayyan saman zimmah. Jadi mabi' zimmah saman zimmah. Okey. Okey, Atullah buat 3. Okey, baik mausuf fi zimmah. Nombor 1 apa? Sebab yang ni baik muayyan, mabik muayyan. Kan baik ni dia kena ada mabik dengan saman. Oh panggil. Kan dia kena ada mabik, barang dan saman harga. Apabila kata baik, dia kena ada dua benda. Sebab kita dah bincang dua benda. Baik ni jual beli. Jual beli kita bincang barang dan harga. Maka kita bincang muayyan. Jual beli yang ditentukan objek, ditentukan barang dan ditentukan duit mana. Sebab itulah dia ada pecahan. Ada mabik, ada barang yang ditentukan siap-siap dan saman yang ditentukan. Duit yang telah dikeluarkan dulu. Jangan tak keluar duit. Duit keluar daripada dompet. Mabik muayyan, mabik yang ditentukan dan duit tak ditentukan, tak keluar lagi dari dompet. Ijak dulu. Ada yang mabik tak buat keluar, mabik tak tentu mana-mana yang kita nak dalam rak tu. Dan saman juga tak ditentu, tak buat keluar duit lagi. Duit dah ada dalam poket, tapi tak buat keluar. Lepas tu tak tentu mana yang kita nak. Ini bahaya. Ini syarat, mesti syarat tambahan dia mesti bayar atau tunai ataupun bayar dalam majlis akad. Jangan berpisah majlis akad tak bayar, haram majlis akad. Kenapa? Dia berlakunya baik dain bidain. Nak elakkan daripada baik dain bidain, inilah peruntukan dia. Nak elakkan daripada jual beli hutang dengan hutang. Tidak haram. Baik dain bidain ni antara jual beli yang haram. Nanti kita belajar akan datang. Senarailah jual beli yang dilarang. Okey, baik mausuf fi zimmah sama. Dah terkelah. Yang pertama apa? Sama je. Baik mausuf fi zimmah ataupun dalam bahasa ringkas dia panggil baik fi zimmah je. Kalau tak ada mausuf. Baik mausuf fi zimmah ni iaitu jual beli yang tidak menentukan objek ataupun jual beli yang tidak menentukan barang. Barang ada, bukan jual beli waib. Barang ada depan tapi dia tak tentu. Jual beli waib lain. Jual beli waib, jual beli yang barang tu kita tak tengok. Ini barang dah tengok dah. Dah ada. Dah tahu dah. Cuma tak tentu mana kita nak. Kalau tentu barang kita nak, itu muayyan. Kalau tak tentu barang kita nak, itu mausuf fi zimmah ataupun fi zimmah. Jadi tanggungjawab kita untuk orang panggil apa? Untuk tentukan ataupun untuk ambil ataupun untuk bayar. Yang pertama apa dia? Allah. Baik muayyan. Baik muayyan ke mana pula? Baik zimmah. Mabik. Mabik baik dah. Mabik apa? Mabik zimmah fi zimmah. Mabik zimmah Dan saman mabik zimmah saman zimmah. zimmah. Kedua tertentu. Kalau nak mudah macam tu kan. Nak mudahnya mabik dan saman zimmah. Ni mudah ni, bahasa mudah. Tapi kena faham atas. Kena faham tu. Mabik muayyan sama muayyan. Bawah ni teringkas je. Mabik saman zimmah. Mabik dan saman fi zimmah. Tapi kena jaga mabik saman fi zimmah ni. Dia kena jaga syarat ni. Dia kena jaga syarat. Yang kedua, mabik zimmah sama muayyan. Kedua, mabik zimmah sama muayyan. Konsep di atas tu je lah. Kut mana aku lagi. Sama je atas. Yang kedua, mabik zimmah sama muayyan. Mabik zimmah sama muayyan. Mabik zimmah. Mabik tak tentu. Mana tak tentu. Tapi sama dia tentu dah dia keluar duit siap-siap. Dia keluar duit dulu. Keluar dulu. Berapa ni bang? RM1. Dia pun ambil duit RM1. Tapi dia tak tentu yang mana ni. Itu orang panggil mabik zimmah
Dia tak tentu mabit air mana dia tentu lagi. Tapi zaman dia tentu dah dia keluar duit RM1. Duit tu yang dia nak guna. Ada orang dua-dua mabit tak keluar, mabit tak tentu, sama pun dia poket lagi. Dia tahu dah RM1. Dia tahu dah air dia nak satu ni, tapi dia tak tentu air mana dia nak. Tu dia panggil mabit dan sama fi zimmah. Kalau lah mabit zimmah, mabit dia tak tentu yang mana, air tak tentu yang mana, tapi sama dia tentu dia keluar dah duit RM1. Kok mana pun yang ni lah yang terbaik ni. Tapi yang lain pun sah. Kok yang ni lah yang paling terbaik. Mabit muayyan sama muayyan. Dia tentu dah ni saya nak beli. Yang ni saya dah pilih dah. Botol okey, saya setuju. Duit keluar. Keluar saja. Duit RM1. Baru ijab qabul. Tu dia panggil muayyan dua-dua. Okay, yang ketiga apa? Ketiga Nabi. Apa yang ketiga? Ini kenapa ni? Yang ketiga, saman zimmah, mabit muayyan. Saman zimmah, mabit muayyan. Okey, tuan Putra. Saman zimmah, mabit muayyan. Macam mana? Putra hilang. Arsyad. Macam mana contoh ni? Saman zimmah. Sebab saman zimmah macam mana? Mabit muayyan. Dia tentukan barang tu tapi dia tak menentukan harga. Dia tentukan barang tapi dia tak tentukan harga. Harga dia tak tentu. Maknanya harga dia tak keluar duit dulu kan. Ni mabit zimmah, mabit dia tak tentu. Yang ni dia tentu. Okey, dia sebaliknya je. Mudah je. Cuma kena ingat ni je. Dia ada syarat tambahan ni. Yang ni kena ingat sebab hidup kat sini. Kalau tak tentu dua-dua, jaga. Jangan keluar majlis akad, tak payah lagi. Jadi hutang. Sama kalau mabit zimmah, sama zimmah, bayar dalam majlis akad. Ataqullah. Apa maksud majlis akad? Jangan bertukar. Orang Melayu kita kan majlis akad dia tukar. Majlis akad. Apa maksud majlis akad? Dia kena bayar dalam majlis akad. Kalau dia duduk dalam majlis akad walaupun setengah jam, tak apa. Dia tak bayar lagi setengah jam, tak jadi dain bidain. Sebelum dia berpisah tu kena bayar. Apa maksud majlis akad? Jika waktu penjualan pembeli Majlis akad tempat apa? Merujuk pada apa? Merujuk pada Bayar. tempat kita berakad, tempat berangkat. kita nak berakad jual beli tu, penjual pembeli. Jadi majlis akad dia bukan merujuk pada tempat tu. Majlis akad merujuk kepada orang ataupun merujuk kepada penjual dan pembeli belum berpisah. Tempat mana pun tak kisah. Mana-mana dia pergi dipanggil majlis akad. Boleh nak guna tempat. Tempat yang ada penjual pembeli yang belum berpisah. Kalau berpisah saja dia, tu dia panggil keluar pada majlis akad. Dia belum berpisah lagi. Itu dia panggil majlis akad. Jadi walaupun dia duduk sekali setengah jam, dia tak bayar lagi, tak haram. Yang haram ni apabila dia keluar majlis akad, dia tak bayar. Itu dia panggil haram. Jadi cuma syarat yang ditetapkan, baik nak elak daripada baik dain bidain, apabila mabit zimmah dan sama zimmah, dia kena bayar dalam majlis akad. Walaupun bayar lewat, tak apa. Asal bayar lewat dalam hutang kan? Tak. Balik majlis akad lagi. Tak nama hutang lagi. Hutang ni apabila dia keluar daripada majlis akad, dia masih belum bayar. Sedangkan dia tak hutang pun. Dia tak cerita hutang. Dia tak guna lafaz hutang. Ingat, kita dah ulang dulu. Ada orang duk masih keliru. Apa beza jual beli tunai dengan jual beli hutang? Lama mengaji tu baru boleh beza. Jual beli hutang dengan jual beli tunai. Ada orang biasa dia kata beza di praktis. Lambat bayar, petang baru bayar, tu hutang lah. Bukan. Jadi jual beli tunai walaupun dia bayar lambat. Tapi dia kena jagalah, tak nak haram ni. Kena jagalah, kena tentulah barang mana dulu. Contoh Ji, saya nak air sebotol, balik Jumaat. Duit tak bawa, balik Jumaat. Berhenti kedai kawan kita. Ji,
Aku ambil sebotol air. Kalau kita cakap awal-awal aku tak bawa duit, tentu hutang terus lah. Kita tak cakap pun hutang. Tak cakap hutang. Ji berapa air sebotol je? Dahaga lah aku. RM1 je. Yang mana kita ambil ni? RM1 je. Akak jual beli. Aku beli Dia kata, tak apa, aku jual RM1. Kita pun jawab, aku beli. Jual beli itu adalah jual beli tunai, bukan hutang. Walaupun dia berpisah daripada majlis akad, tak nama tunai, tak nama hutang, tetap jual beli tunai. Dia pun balik dulu, tak bayar pun. Kawan dia pun tak tuntut apa. Senyap kawan dia pun, tak tuntut pun. Walaupun dia berpisah, kawan dia tak tuntut. Balik ambil rumah tu, poket dalam duit dalam poket. Contohlah nak buat masalah. Contohlah setengah jam ke sejam ke ataupun petang baru bayar. Dia bayar ni, adakah petang tu ni panggil bayar hutang? Tak. Bayar apa? Bayar yang aku beli pagi tadi. Oh, okey. Adakah dipanggil hutang? Tak. Dipanggil jual beli tunai. Apa bezanya? Bezanya ialah hutang dan tunai sifat bagi lafaz, bukan menunjukkan praktis. Itu kata kunci dia. Saya dulu lama juga nak boleh faham. Nak boleh faham beza hutang dengan tunai. Mula-mula mengaji dia nampak praktis lah. Praktis ni mana? Lambat bayar hutang lah. Bukan. Tunai juga. Nama tunai walaupun bayar petang. Sebab apa? Sebab tunai dan hutang bezanya ialah lafaz. Dia panggil ciri lafaz. Hutang itu kalau masukkan perkataan hutang dan ijab jadi hutang. Walaupun kita hutang setengah jam jadi hutang. Contohlah hutang 10 minit aja. Kita dah nampak hutang lama. Tak, 10 minit hutang. Jadi hutang. Kenapa? Kerana kita masukkan lafaz. Aku belilah air ini dengan harga dia RM10, RM1 secara hutang. Bayar bila? 2 minit lagi. Boleh jadi hutang. 2 minit aja jadi hutang. Sebaliknya dia jawab, dia kata aku belilah air ini dengan harga RM1, tak cakap hutang, jadi tunai. Cuma di sini timbul isu. Jadi kewajipan kepada pembeli bayar. Kewajipan kepada pembeli kena bayar segera. Kewajipan tu ada dua. Wajib bayar segera apabila dituntut. Sebab dia tunai, wajib bayar segera apabila dituntut. Tapi kalau tak dituntut, tak wajib bayar segera. Contohnya, tuan kedai senyap, tak minta pun. Kita balik lah, dia tak minta. Balik, ambil duit dulu, baru datang. Kok mana pun apabila tunai, dia kena ditekan, kewajipan nak kena bayar. Segera ke lambat, kalau dituntut, wajib segera, tak boleh delay. Kalau tak ada duit, kena tukar, lapar hutang. Tapi kalau tak dituntut, tak wajib bayar segera. Delay lah 2 jam pun. Petang baru boleh bayar, baru datang bayar. Tak haram. Kenapa? Kerana kewajipan bayar, cuma tak segera. Kalau tak tuntut, sunat bayar segera. Kalau tuntut, wajib bayar segera. Nampak tak? Walaupun tak dituntut, tapi tetap kena bayar. Cuma sunat segera kan. Kalau dah ada duit, dah tak ada duit, duit duduk kat rumah, balik dia ambil duit. Itu beza antara jual beli hutang dengan jual beli tunai. Beza di mana? Iaitu beza di sifat hutang dan tunai, sifat bagi lafaz. Apabila sifat bagi lafaz tidak kena ada dalam lafaz itu hutang, baru jadi hutang. Kalau tidak ada dalam lafaz itu hutang, dia tetap jadi tunai. Mula-mula itu pengalaman saya mengaji dulu. Peni. Maksud peni itu nampak, cash tu nampak, tunai tu. Tapi betulnya, tepatnya, apa beza? Kita dah nampak lambat bayar. Lambat bayar tu hutang? Bukan. Tak semestinya lambat bayar itu hutang. Tak semestinya cepat bayar itu cash. Walaupun 2 minit, boleh jadi hutang. Dia hutang. Macam kita contohlah, kita pergi restoran, jual beli cash kita tak nak guna. Kita nak guna jual beli hutang. Ataupun kita nak guna hutang. Boleh dua-dua. Nak guna jual beli hutang. Sekejap saja kita berhutang, lepas makan bayar. Boleh. Setengah jam je kita duduk kedai. Lepas tu bayar. Takkan berhutang setengah jam. Biasa orang berhutang 2 minggu, apa ni sebulan, setahun. Itu berhutang kita setahun tak bayar terus. Habis. Kalau dia takkan hutang, dia cuma kata dia baru bayar. Kira makna hutang dia. Kira makna hutang. Ya. Sebab apa makna hutang? Hutang ni menyatakan tempoh.
Hutan menyatakan tempoh bayar. Dia kata, berapa harga ni? RM1. Saya belilah, esok saya bayar. Ya, itu hutang. Sebab apa? Hutan ini menyatakan tempoh bayar. Asalnya hutan ni, makna dia hutan ni menangguhkan bayaran. Maksudnya apa? Menangguhkan tempoh bayaran. Ikutlah nak tempoh esok, nak tempoh petani, nak tempoh 2 minit, boleh. Kita tempohkan saja, jadi jual beli muajjal. Tak jual beli yang muayyam dan tunai. Muayyam ni kalau kita belajar baru-baru dalam bahasa Arab, kita ada orang terjemah jual beli tunai, muayyam. Kena jaga istilah kan. Istilah muayyam ni dia merujuk kepada jual beli yang menentukan objek, menentukan jual beli mana. Memang kita nak tunai. Cuma ada cara nak hutang boleh juga. Tapi kok mana tunai dan hutang tetap kena tahu dan kena jaga muayyam dengan zimmah. Zimmah ni biasa kita belajar, zimmah ni jual hutang lah. Jual beli hutang. Tu kena faham. Apa maksud jual beli hutang? Itu lama. Maka masa lama lah nak faham sikit-sikit tu. Pening-pening dulu. Saya dulu mengaji dulu dengan Tuan Guru Jomah, pening-pening lalak. Tapi jangan lari lah. Tu je formula dia. Pening jangan lari. Lari memang kepuh kat getah. Tok Guru saya kata, mu tak faham, mu lari memang tak bertemu. Dan dia kata mula dah tak faham lari. Memang. Tak faham tu dia kata duduk je, tunggu je, datang je kelas, tunggu je kelas, datang je kelas. Lama-lama terbuka minda. Lama-lama baru faham. Orang hari ni dia nak faham terus kan. Masjid tu dia pergi masjid kan, kita mengajar di masjid. Apa mengaji jenis upaya-upaya? Dia tak lagi. Dia pergi mula lagi nak bayar lah. Nak ngaji dia tak bukan level kita dah. Kita tua dah mengaji buat apa lagi? Tak lagi teruk tu. Tua tak nak mengaji. Jam penjajah ni berjaya sungguh. Dia memisahkan ilmu kan. Ilmu ni untuk orang muda. Betul amal nak mati je. Betul amal nak mati. Amal tak mati. Tu orang tua ni kan dia saya selalu saya tanya, saya sembang orang tua. Alah ustaz, dia kata kita ni mari masjid, mentang nak mati. Dia kata mengaji buat apa ni? Allah Allah. Tak faham sungguh. Tu karat sangat penjajah. Untuk penjajah. Penjajah ni dia letak kita suruh hama je. Bukan dia suruh mengaji pun, dia suruh hama. Duduk masjid hama lah, hama je kacau. Lepas tu kita berada di zon selesa. Orang panggil comfort apa ni, zon yang selesa ni bukan saja dalam ekonomi, dalam agama. Tunggu nak mati ya, selesa seolah-olah masuk syurga dah. Tak sabar nak masuk syurga, pintu mana tak? Confirm. Bukan comfort aja, confirm masuk syurga. Dan ekonomi tak apa, alah tak apa, ekonomi tu bagi dekat gen lain lah. Aku boleh duduk masjid tak apa. Tu anak kita tergadai habis, dia jual habis. Tak ada rasa dah nak tahan tanah. Orang dulu ada duit sikit beli tanah, ada beli sikit beli tanah orang dulu. Allah. Lama-lama kembang tanah macam ni, kembang. Saya duduk di pondok saya tu, dia macam ni. Pondok saya jadi pulau. Kepulauan. Bukan kepulauan Melayu. Memang kepulauan Melayu lah. Di himpit kami tu siapa dia? Borneo, Cina. Habis Cina semua dia beli. Saya mula-mula saya ingat orang Melayu. Saya keluar masuk ke beli kedai kan. Nak keluar ke kedai tu keluar daripada pondok. Lalu dah tengok orang Melayu duk motong getah. Memang cantik dia punya ladang getah. Luas. Belum sampai pondok tu, ladang getah banyak. Orang Melayu yang menoreh. Saya pun tanya lah. Saya kata, luas ladang bagus, apa cantik apa Pak Long, ladang ni apa jaga elok bersih. Dia kata saya motor je ustaz. Motornya siapa punya? Cina. Allah. Cina okey. Tapi Melayu jadi noreh. Kita kejutlah, kita duduk biasa kampung kita kan. Tak ada orang bangsa tu, kita Melayu semua. So, jadi macam asing lah, terkejut. Lepas tu sembah lah dengan orang kampung sebelah pondok saya. Dia kata sini ustaz macam pulau. Macam mana tu? Saya kata macam pulau. Dia kata keliling kami ni, dia kata bangsa lain habis. Tinggal kami 2-3 ni. Tapi orang kita. Saya kata macam mana Pak Long boleh jual ni? Ramai banyak sangat tanah ni, berpuluh hektar dua. Ladang getah semua. Dia kata anak-anak mati semua, anak pakat jual 10 hektar seorang jual kat kawan ni, jual pula dengan mahal. Dia buat konsep Abu Bakar. Ingat tak Abu Bakar dulu? Dia orang kaya. Apabila dia nak tebuh hamba, dia tak pergi, dia bukan deal harga. No, dia tak deal harga. Tapi Abu Bakar offer harga yang tinggi. Sampai satu tahap Abu Jahal ni dia tahu dah taktik Abu Bakar nak juga kepada Bilal bin Rabah.
Siapa mula dia tolak walaupun tinggi mahal. Tapi oleh kerana terkabur dengan harta, Abu Bakar offer mahal, nilai mahal. Menyebabkan dia orang pun orang panggil tak boleh tahan dengan offer tinggi. Juallah, bilang kepada kepada Abu Bakar. Itu taktik Abu Bakar untuk tarik ataupun untuk ambil hamba yang belum dimerdekakan tapi dianiaya. Cara nak bebaskan hamba. Dia orang beli, Abu Bakar beli. Dan konsep ni dia guna untuk orang kita. Offer pada orang kita. Tinggi-tinggi tanah. Menyebabkan anak-anak ni dia kata, kita jual aja lah, kita bagi duit. Kita duduk KL. Kalau jual beli di KLCC tu, kita bersetuju lah. Ini jual harta di kampung, tak beli apa-apa begini. Beli flat pun, betul lah, beli flat. Tahanlah tanah air kita. Oh, kita kena bangkit dah sekarang. Bukan masanya untuk kita berdiam diri demi untuk anak cucu kita. Kena bangkit dalam ekonomi, kena bangkit dalam politik dan kena bangkit dalam agama. Ya tidak habis. Terasing saya duduk di apa? Tapi sebenarnya orang tak tahu. Selesa nampak orang Melayu hebatnya getah. Dia tak tahu di sebalik tu. Kami penoreh dia kata. Sedih kita tengok. Rasa orang panggil sentak sangat lah. Saya dengar dia cerita, dia kata, kita rasa luluh hati. Macam mana orang panggil apa, tanah air kita yang kita miliki dulu, yang berhampas pula bapa-bapa kita nak bugar tanah, troka tanah, dapat ke generasi tidak ada kesedaran, boleh jual mudah-mudah. Saya ingat saya punya orang panggil apa tu, orang tua saya tu, satu, patutlah dia orang wirid sangat. Dulu saya tak perasan kan, tapi apabila saya keluar daripada Kelantan baru saya perasan, rupanya betul. Parents saya kata, dan nenek saya adalah sikit 2-30 hektar tanah. Dapat kat mak saya ni tak sampai 10 dah. Tinggal sikit-sikit biasa lah. Tinggal berbelah hektar. Dia kata, walaupun sekangkang kera, jagalah tanah kita, jangan jual. Itulah wirid dia. Dapat dekat ni dia kata, peganglah tanah, jagalah tanah, jangan jual. Rupanya ada orang tua kita dulu, dia melihat masa depan. Kalau jual, nak ambil balik payah. Payah dah nak ambil balik. Susah macam mana pun jangan gadai tanah. Carilah duit macam mana. Orang ini kan susah sikit gadai, jual tanah. Susah sikit jual tanah. Nak beli kereta, jual tanah. Ada juga nak beli kereta sanggup jual tanah. Orang jual kereta, beli tanah. Orang macam tu. Perniagaan kita beli kereta, jual tanah. Jual kereta, beli tanah. Nego maju, beli tanah. Nego maju, beli tanah. Tu cara dia. Pasak dalam minda anak-anak kita, nego, beli tanah. Nego, beli tanah. Itu cara nak tahankan tanah air kita. Kan? Tu saja cara dia. Ajar mendidik kita menego, jual tanah. Saya macam tu. Orang Kelantan, dia pasak dalam minda dia, menego, beli tanah. Menego, beli tanah. Menego, beli mah. Dua tu je. Mah tanah, mah tanah, mah tanah. Dua tu je. Itu yang dia cerah ni, dia marah tu. Kita mula nak cerita mah tanah, dia suruh kita berhenti dah. Nanti masjid cerah. Kita baru nak mula cerita ekonomi. Dah muamalah cerita lah ekonomi. Punya orang panggil tali bau penjajah marah. So kita berhenti. Baik harimau tak apa panggil tak bangkit. Habis wallahu alam. Kita akan sambung. Oh sikit lagi kan. Kita berhenti pak suku sahab boleh Okey. Kita stop tu. Kita tak baca lagi. Habis. Boleh faham? Kita nak baca, nak teruskan sikit lagi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Jika penjual berkata, habis dah. Ini nak masuk isu dah. Nak masuk isu, kita dah tahu dia ni jual beli ni. Cuma nak masuk isunya, nak tentu, kita tentu. Kalau boleh tak kalau kita jual barang yang tak tentu? Tak tentu. Direct tu tak tentu mana-mana. Yang tadi sama je barang ni. Ya kita tentu dulu satu. Tapi ada isu ni memang dia tu barang yang bukan sama. Tengok. Jika penjual berkata, saya jual kepada anda salah sebuah daripada dua buku ini. Jual pada anda salah sebuah, tak tentu buku mana-mana. Dia angkat. Salah sebuah daripada buku ni dengan harga sekodi kain. Harga sekodi kain. Biasalah. Tak semestinya duit.
boleh jadikan kain tu harga. Nescaya tiada sah. Tak sah. Kenapa? Kerana tiada diketahui akan ainnya yang mana satu. Tak tentu mana ain dia nak jual. Dia kata apa? Dia kata dua buku ni. Sebuah daripada dua buku ni. Hak mana satu? Dia tak tentu siap-siap. Nah, buku sama, hak mana satu. Baik. Demikian juga isu yang kedua. Tiada sah jika berkata pembeli, saya beli buku anda ini dengan salah satu daripada dua kodi kain ini. Samalah. Tak tentu mana harga dua kodi kain ini. Kain yang mana? Dia tak tentu. Kerana apa? Kerana tidak diketahui akan ainnya. Ini ain harga. Tak tentu mana kodi yang nak jadi harga. Kodi kain mana? Dia kata dua kodi kain, salah satu daripada dua ni. Kena tentu hak mana. Baik. Yang ketiga, sah jualan satu gantan gandum dan seumpamanya, seumpama gandum lah, yang terkandung dalam satu longgok. Yang terkandung dalam satu longgok. Kerana apa? Kerana kedua-dua yang berakad mengetahui kadar. Dia ni isu dia nak ceritanya isu kadar, timbangan. Dia tahu tak kadar benda yang dijual itu. Syarat dia kena tahu kadar. Yang sah ni kena tahu kadar. Kalau tak tahu kadar tak boleh. Tak sah. Sah jual satu gantan. Tu kan satu gantan gandum. Mana satu gantan gandum tu dia tahulah. Gandum itu kadarnya satu gantan. Dan seumpamanya seumpama gandum seperti beras, buah-buahan yang terkandung dalam satu longgok. Walaupun longgokkan gandum itu banyak, tapi dia naklah satu gantan. Dia tahu satu gantan yang dia nak bayar. Sah. Walaupun duduk dalam selonggok. Macam buah, longgok buah tu, tapi kita nak sekilo je. Kalau kadar tahu, sah. Lagi okey, ni isulah ni. Ni nak masuk tajuk lain. Bukan tajuk lain, nak masuk perincian lain. Ini nak masuk okey. Sah dijual satu timbun gandum. Ini ni dia tak, dari kita ni dia ringkas. Sebenarnya dia nak cerita isu tahu dan tengok. Tahu dan tengok. Sah dijual satu timbun gandum. Timbun, satu longgokan gandum yang tiada diketahui sukatannya dengan harga RM5 tiap-tiap segantan. Dia tak tahu pun harga. Tapi boleh sah juga, ada syarat lah. Cuma di sini dia akan datang dah pukul 4 kan. Pukul 4 biarkan datang. Kita akan sambung. Cara lihat kita combinekan dengan cara lihat. Sebab ada benda tu kena tengok dan lihat tahu. Beli gandum ataupun beli buah, kena tengok buah tu. Dan juga kena tahu. Tahu, tengok dan tahu. Ni kena masuk dan tengok dan tahu. Tadi kita fokus kepada tahu dulu. Tengok belum lagi. Okey, sekarang ni kita nak combine tengok dan tahu. Ataupun tahu dan tengok. Ini dalam muamalat yang tempat fokus. Sebab tu yang bagusnya ataupun yang kalau betul-betul kena ikut, kalau kita nak orang panggil nak ikut betul-betul muamalah,
kita kena perincikan barang kita jual dan kena tunjuk. Kena tunjuk, kena demo. Tunjuk, bagi dia tengok. Okey, produk ni sekian-sekian. Bagi dia tengok. Buka. Buka tengok depan dia. Buka tunjuk. Ni. Warna sekian. Lepas tu pula campuran sekian. Bagi dia tengok. Itu dia panggil apa? Tengok dan tahu. Maka tengok ni, dia ada 3 cara tengok. Tengok ni dia ada cara dia nak tengok macam mana. Dia panggil cara lihat. Jadi isu ni sampailah di belakang tu. Dia ada 2 isu tu. Beli sukat, longgokkan. Beli benda yang sukat, dalam longgokkan. Beli beras tu sukat. Kita nak kena sukat beras tu. Kadar, kita tahu jenis beras, kita tahu kadar dia. Dan kita nak tengok pula. Itu cara tengok macam mana. Cara tengok beras macam mana. Cara tengok kitab macam mana. Cara tengok kalau jual beli air, tengok air macam mana. Ada kesah memadai. Air, tengok luar saja. Beli biskut, tengok gambar saja. Sah ke tidak? Qaul mu'tamad, tak sah tengok gambar. Sebab ada cara tengok dia. Ada cara tengok, insyaAllah kita tak sempat hari ni. Kalau kita pergi pun dia tak sempat sampai 3. Cara tengok dia lebih kurang 3 lah. Dia detail lah, kita akan sebut lah. Dia boleh, dia panggil asasnya ada 3. Tapi detailnya ada 4 cara tengok dia. Okay, akan datang kita bicara akan datang cara tengok, cara lihat barang. Dan kita combinekan isu tu, tanda sah dijual 1 timbung gandum tu kita akan baca bulan depan. Sah dijual 1 timbung gandum yang tiada diketahuikan sukatan. 1 timbung gandum ni kena tengok dan kena tahu sukatan. Kalau tak tahu sukatan ni sah juga, tapi macam mana? Tengok kadar. Jadi kita combinekan minggu depan, bulan depan, insyaAllah, iaitu tahu dah settle dah hari ni. Tahu spesifikasi itu dan dikombine kalau mana tu makanan dikombinekan dengan indikator pemilihan pemakanan yang diperuntukkan oleh syarak, dan pula tengok cara tengok, insya-Allah macam mana cara tengok yang sah. Itulah timbul isu, insya-Allah kalau kita tahu cara, kita boleh jawab. Ada orang kata jual beli buah durian, ada orang kata bagus peniaga ni jual buah durian, buka dulu. Ini yang sebenarnya dia pakai logik je. Dia fikir logik akal. Dia kata, saya puji ustaz, seorang penjual durian di Changlun, Kedah. Kenapa puji tu Ji? Dia jual durian, dia tak jual kulit. Kita tak nak kulit dia, kita nak isi. Dia buka, jual isi. Isi tu dan dia wrapping. Inilah yang sebenar peniaga yang jujur. Lepas tu kita untuk lebay yang meniaga pakai kulit, tak jujur lah. Tak sebenarnya dia kata, tak ikut muamalah. Haji mengaji muamalah ke? Tak mengaji lagi. Lepas tu macam mana kata boleh ikut muamalah? Pandai sungguh Haji bercakap. Yang sebenarnya jual buah durian tak kopek dulu sah. Kenapa? Ada syarat je. Cara nak melihat ada 3 ke 4 cara tengok. Tak boleh tengok buah durian. Sah ada jual gaib. Sah. Kenapa? Kerana buah durian dia panggil termasuk dalam jenis buah yang kulit dia satu je, tak wajib buka. Nak buka tak apalah, kita pujilah yang nak buka tu. Baguslah dia siap buka, wrapping, jual biji, kita pujilah. Nak ceritanya, janganlah kita keji yang orang jual dengan buah-buah ni pun betul. Cuma yang tak betulnya, apabila kita balik tengok isi tak ada. Isi tak ada, nak pergi hantar balik dia tak terima, tak boleh. Sebab apa? Ada khiyar, wajib dia kena terima buah yang aib. Syarat tak wajib buka. Nak buka tak apalah, tak wajib, tak haram jual beli tak buka kulit. Tetapi ingat, kalau balik buka di rumah berlakunya aib, wajib dia kena terima khiyar aib. Kalau peniaga yang tak faham, dia kata rugilah kami, pakat mai tutup. Siapa suruh meniaga durian buruk? Kalau tak nak rugi, jangan meniaga yang buruk. Niaga yang dia confirm barang kualiti.
Itu. Jadi kita nak keji, nak uji dan keji ni kena tengok dia punya piawaian muamalat. Muamalat. Jadi baguslah yang jual rapping tu. Saya kata Kak Haji bagus je jual rapping ni, jual rap siap-siap baguslah. Cuma tu kena ada. Cuma peniaga yang jual buah tak tu pun tak boleh lah dia kata dia tipu. Sah jual ni yang kakak buah pun sah. Cuma dia ada khiyar. Jadi cara tengok, nak jawab tu cara tengok. Cara melihat ini akan membongkar rahsia. Sebenarnya yang mana betul, yang mana tak betul, dia berada pada cara melihat barang. Cara dah menyediakan, orang panggil menetapkan cara lihat barang. Ni kadang-kadang dia tak tahu cara tengok barang. Dia tengok dalam cermin pun dia kira jadi. Tak. Cara tengok dalam cermin tak dibenarkan. Tengok dalam gambar tak dibenarkan. Walaupun cermin tu cantik, hias, emas kan tu dalam cermin. Tengok, oi transparent ni bagus tak? Tak dibenarkan. Clearnya cara, telitinya cara, dia nak melihat secara direct tanpa perantara. Buka cermin, tengok. Barulah tak orang. Kadang-kadang tengok cermin nampak cantik, dia tebal. Nampak tebalnya emas ni. Cuba buka tengok, pegang tengok. Macam mana nipi je. Nampak tadi macam tebal. Dia kena transparent. Dia kena apa panggil? Kena tanpa perantara. Kena tengok real. Itu cara tengok yang pertama. InsyaAllah akan kita bincang Wallahualam bulan depan. Yang buah tadi yang buah rosak tadi kan? Boleh tak kalau penjual tu dia hiar banyak dengan pembekal? Boleh, memang boleh. Dia dah terlepas pada pembeli kan? Pembeli buka nampak dapat kita ni air. Tapi dia hiar dengan boleh. Boleh. Penjual pun nak hiar pun dengan pembekal. Boleh. Itu wajib lah. Wajib pembekal tu terima. Sebab pembekal ni kan dia berlapis-lapis. Pembekal dekat peniaga, peniaga dekat customer. Yang kena teruknya adalah ending kita adalah customer akhir. Dia kena apa pun kalau kita belajar ekonomi, circle ekonomi kan. Sebenarnya yang ekonomi sebenarnya kuasa pembeli ni adalah pengguna dan pengguna membayar semua. Pengguna bayar semua. 100% pengguna yang bayar. Apa maksud bayar semua? Pengguna yang bayar segala kos penghasilan tersebut. Produk kita, contohlah minyak kita beli, harga dia RM50. Contohlah RM30 minyak. Minyak masak kita RM30. Kita semua bayar. Kos warehouse dia, kos staff dia, kos OP, kos transport, semua kita bayar. Keluar kilang itu, sebab itu keluarnya di kilang. Kilang pas kat supplier, berapa peratus dia kilang ambil. Lepas tu supplier pas kat pasar raya, berapa peratus dia ambil. Potong. Last kali kita yang kena. Semua kita bayar. RM50 semua kita. Contoh produk saya, satu produk saya ni harga dia RM50. Saya akan markup margin dia, margin keuntungan. Keuntungan satu produk tu keuntungan 2 kali ganda. Tak melebihi 3 kali. Maka saya akan masukkan dalam RM50 ni, saya masuk apa? Kos kilang saya masuk, kos bahan mentah saya masuk, kos OP saya masuk, kos transport saya masuk, kos staff saya nak bayar staff saya masuk. Semua. Kos labor saya masuk, kos advertising iklan saya masuk. Total semua RM50. Siapa yang nak kena bayar semua kos? Pengguna. Nampak tak? Pengguna yang kena bayar semua kos. Saya dapat, saya ambil untung saya. Saya ambil untung saya RM20, RM30 saya pergi kepada staff, saya pergi kepada labor, saya pergi kepada kilang, saya pergi kepada bahan mentah. Maknanya, circle ekonomi kita, kalaulah pengguna betul-betul faham, kena jadi pengguna yang bijak. Sebab semua kos kita bayar. Saya ambil untung saya. Lebih tu, bagi dekat lain. Lebih tu, kat kilang, dekat bahan mentah, dekat staff, dekat office, dekat transport. Maknanya siapa yang bayar? Pengguna. Pengguna bayar kat saya, bos pun pengguna bayar. Itulah pengguna king sebenarnya. Dia yang bayar gaji kita, dia yang bayar gaji transport kita. Ambil daripada RM50 tu. Itu hebat, tak hebat pengguna. Wallahualam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.